Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري. Maksudnya daripada Ummul Mukminin Ibu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatuna Aisyah berkata, aku berkata, yakni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan seluruhnya padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz daripada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis yang kedua yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas. Bab yang bicarakan tentang ikhlas. Dalam hadis ini yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang apa yang telah berlaku dan akan berlaku terhadap Al-Kaabah. Al-Kaabah ialah satu binaan yang terletak di Baitullahil Haram, di rumah Allah di Makkah Al-Mukarramah. Dinamakan dengan Al-Kaabah kerana bentuk binaannya empat segi. Dalam bahasa Arab, binaan yang mana bentuknya empat segi dinamakan dengan Al-Kaabah. Ulama-ulama menyatakan bahawa Al-Kaabah dibina pada mula-mulanya oleh Nabi Adam AS. Ada riwayat kata oleh malaikat. Tetapi yang jelas disebut di dalam Al-Quranul Karim, ia dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Maknanya pembinaan Kaabah ini berlaku sejak daripada zaman awal manusia lagi. Disebut dan dinyatakan perinciannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Berkait dengan pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membina asas-asas iaitu Kaabah. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah, Allah Taala mewahyikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh manusia. Maka bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, orang-orang datang untuk menunaikan ibadah kepada Allah, melakukan sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Zaman berlalu, apabila di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab, mereka masih memuliakan Kaabah. Kerana mereka tahu Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Dan di sana terdapat orang-orang Arab yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Walaupun kebanyakan mereka telah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab memuliakan Kaabah kerana peristiwa besar yang berlaku. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan ini. Yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apa yang Nabi sebut ni, apa yang akan berlaku. Cuma dalam sejarah Kaabah ini berlaku sebelum daripada zaman Nabi SAW. Apabila Abrahah, iaitu Raja Habsyah yang memerintah Yaman, bila dia tahu orang-orang Arab tiap-tiap tahun pergi menunaikan haji, memuliakan Kaabah, lalu dia membina satu rumah ibadah di Sana'a untuk menarik orang datang ke rumah ibadahnya dan supaya orang tak pergi memuliakan Kaabah. Tetapi orang-orang Arab pada ketika itu, mereka tetap pergi ke Kaabah menunaikan ibadah dan mereka melakukan kerosakan dan penghinaan ke atas rumah ibadah yang dibina oleh Abrahah. Menyebabkan Abrahah marah dan menghantar bala tenteranya. Bala tentera yang disertai oleh pasukan-pasukan bergajah. Mereka cerita Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan rumahnya, menyelamatkan Kaabah daripada dibinasa. Datangnya burung ababil, iaitu sekumpulan burung yang begitu banyak, membawa batu-batu daripada neraka dan melontarkan batu-batu tersebut ke atas tentera Abrahah, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Ta'ala membinasakan mereka sehingga mereka seperti daun-daun yang dimakan. Lalu, setelah peristiwa itu berlaku, orang Arab lagi memuliakan Kaabah. Dan pada tahun itulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Dan seterusnya akan berlaku peristiwa lain. Kaabah akan diperangi oleh satu bala tentera yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi hadis ini adalah hadis yang juga menerangkan berkait dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda berlakunya kiamat. Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman sepasukan tentera yang ramai menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sebelum mereka sapa di Kaabah, mereka berada di satu tempat yang lapang, berkhemah di situ,
termasuklah ada kedai-kedai berjual beli dan macam-macam lagi yang melakukan urusan masing-masing, menunjukkan bala tentera ini satu bala tentera yang sangat ramai. Apabila mereka berada di tempat lapang tersebut, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Mereka dibinasakan seluruhnya. Ada disebut dalam hadis-hadis yang lain, bumi memakan mereka. Maknanya berlakunya gempa bumi, merekah dan mereka dibinasakan sekaligus. Lalu Aisyah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang-orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, dah macam orang yang dibinasakan itu dibinasakan secara keseluruhannya. Tak kira siapa, bukan sahaja orang yang datang untuk memerangi dan menghancurkan Kaabah, termasuklah orang yang berada di pasar, di kedai dan semua yang bersama-sama dengan mereka dibinasakan semua sekali. Maknanya di sini Aisyah nak minta penjelasan daripada Nabi SAW. Kalaulah tentera yang datang tu niat dan tujuannya untuk menghancurkan Kaabah, munasabahlah Allah Ta'ala binasakan mereka. Tetapi bagaimana keadaan orang yang mengikut mereka, mungkin dalam keadaan terpaksa ataupun mereka tidak tahu kerana jahil, mereka dibinasakan sekaligus. Bagaimana keadaan mereka, wahai Rasulullah? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Rasulullah menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Ini syahid yang nak diambil daripada hadis ini yang bertepatan dengan bab ikhlas yang kita sebutkan tadi. Di mana Rasulullah SAW menjawab, memang mereka dibinasakan semua. Kemudian di hari akhirat kelak, bila mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan menghisap dan menghitung mereka menurut niat masing-masing. Pengajaran hadis. Yang pertama, orang yang mencabul Kaabah atau tempat-tempat suci yang dimuliakan Allah akan dibinasakan. Ini pengajaran yang pertama yang telah berlaku sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Di zaman sebelum kelahiran Nabi SAW, tentera Abrahah yang dihancurkan oleh Allah. Termasuklah juga yang akan berlaku. Ini belum lagi berlaku. Jadi bila ianya berlaku dan kita wajib beriman dengannya, akan menguatkan lagi iman yang ada dalam diri kita. Benarnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Kaabah ni akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma menarik berlaku dalam sejarah Islam, iaitu Kaabah pernah runtuh apabila berlakunya peperangan saudara di zaman kerajaan Amawiyah, apabila pemerintah pada ketika itu iaitu Abdul Malik bin Marwan yang menghantar tentera yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah dan juga Al-Hajjaj menyerang Abdullah bin Az-Zubair yang berkubu di dalam Baitul Haram, berkubu di dalam Masjidil Haram, di mana tentera ini telah menyerang tentera Abdullah bin Az-Zubair dengan minjanik. Minjanik ialah lastik besar, kereta kebal lah sama dulu, dengan batu yang besar, lalu batu itu mengenai Kaabah dan runtuh Kaabah. Di sana ada pandangan ulama menyatakan bahawa kenapa Allah Ta'ala tak jaga Kaabah
Sebagaimana Allah Ta'ala jaga Kaabah di zaman Abrahah dulu yang dihancurkan, dan juga di akhir zaman sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini. Antaranya ulama menyatakan bahawa kalau orang Islam rosak, nescaya mereka boleh merosakkan agama. Ini satu pengajaran yang sangat besar. Sebab itulah musuh-musuh Islam mereka mengkaji tentang hakikat ini. Mereka tahu agama Islam ini dipelihara oleh Allah. Maka mereka merosakkan anak-anak orang Islam untuk merosakkan agama Islam. Ini apa yang berlaku dan kita lihat di zaman mutaakhir ini. Apabila jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah, maka negara-negara Islam dijajah dan ditakluk, dipecah-pecahkan. Lalu mereka menanamkan di dalam pemikiran anak-anak orang Islam tentang fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Antaranya ialah fahaman sekularisme. Satu fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang memerangi agama dan memisahkan agama daripada cara hidup, menyebabkan lahir di kalangan umat Islam mereka yang berpegang dengan pemikiran ini. Maka berlakulah riddah sebagaimana yang disebut oleh almarhum Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali An-Nadawi di dalam kitabnya yang masyhur, Madza khasiral alamu bin hitatil muslimin, riddatun wala Aba Bakr laha. Berlakunya riddah, tidak ada Sayyidina Abu Bakar yang boleh menghalangnya. Namun begitu, kita melihat hari ini berlaku kesedaran di kalangan umat Islam. Mereka yang berfikiran demikian makin berkurang, menunjukkan Islam ini dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebinasaan atau malapetaka yang menimpa sesuatu tempat atau negeri akan terkena ke atas seluruh penduduknya tanpa mengira orang yang bersalah atau tidak. Ini satu pengajaran yang sangat penting yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu akan binasa yang tidak terkena ke atas orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, bahkan juga terkena kepada orang lain. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat berat hukumannya. Jadi di sini memberi pengajaran kepada kita, kita umat Islam tidak boleh bersama dengan orang-orang zalim, orang-orang jahat. Kita mestilah mempunyai sikap dan pendirian. Kalau kita bersama-sama dengan mereka, bila mereka dibinasakan, kita juga akan dibinasakan. Dan juga menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Bila berlaku kemungkaran, kena cegah. Supaya kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Dan kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat manusia, kita kena faham. Oleh kerana itulah ulama-ulama menerangkan di sana ada fiqh yang banyak, fiqh dari sudut ibadah, fiqh dari sudut muamalat, fiqh dari sudut jenayah, termasuklah fiqh dari sudut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nak ajak orang kepada kebaikan dan cegah orang daripada kemungkaran pun ada fiqhnya. Yang akan tiba masanya disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Namun sebagai ringkasannya, kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat manusia mestilah dicegah. Kemungkaran ini ada macam-macam jenis. Orang yang buat mungkar akan ada di sepanjang zaman. Zaman Nabi dulu ada orang buat mungkar. Zaman sahabat pun ada. Zaman kita lagilah banyak. Dan kita perlu beza di antara orang yang melakukan kemungkaran dengan orang yang berbangga, bermegah melakukan kemungkaran. Ini benda yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Orang yang berbangga, bermegah melakukan kemungkaran, mereka inilah yang diberi amaran oleh Allah akan dibinasakan. Inilah apa yang berlaku ke atas
kaum-kaum zaman dulu yang dicerita oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kaum Ad, kaum Samud, begitu juga kaum Nabi Lut alaihi salam dan lain-lain lagi. Mereka bukan sahaja buat mungkar, tapi mereka berbangga dan bermegah-megah melakukan kemungkaran. Mereka mencabar Allah dan mencabar nabi-nabi dan rasul-rasul yang dibangkit dan diutuskan oleh Allah kepada mereka. Kaum Ad cabar Nabi Hud. Kaum Samud cabar Nabi Saleh. Kaum Nabi Lut cabar Nabi Lut. Kalulah benda yang kamu beritahu, kami buat mungkar, akan datangnya azab daripada Allah, sila bawa. Jangan kacau kami. Kamu orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, biarlah kami orang-orang jahat. Ini mereka berbangga dengan kemungkaran. Sebab tu hari ini kita lihat kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat manusia sudah sampai tahap berbangga dan bermegah-megah dengan kemungkaran. Ini sangat bahaya yang mesti kita cegah. Contohnya ialah LGBT yang menjadi pegangan masyarakat barat pada hari ini. Mereka berbangga dan bermegah-megah. Banyak negara-negara barat mengharuskan perkahwinan sejenis. Diharuskan dan diizinkan mengikut undang-undang negara mereka. Di Belanda, di setengah wilayah-wilayah di Amerika Syarikat, di Sweden, di Denmark, di Norway dan lain-lain lagi. Dan bila kita orang Islam mengeji perbuatan kemungkaran ini, mereka lawan. Hari ini zaman media sosial. Cuba kita tulis dalam Facebook, dalam Twitter, kita kaji puak-puak yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nescaya akan diblok. Ini benda yang berlaku zaman kita sekarang ni, manusia mereka sudah mula berbangga, bermegah melakukan kemungkaran. Dan ini mengundang kemurkaan daripada Allah, mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pandemik COVID-19 yang berlaku pada hari ini, walaupun ianya satu musibah yang sangat besar berlaku bukan sahaja ke atas negara kita, bahkan seluruh pelosok dunia, bagi kita umat Islam, kita juga perlu melihat dari pandang sisi ianya adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita orang Islam, bila kita bersabar, kita berikhtiar, kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mereka yang berniat dan melakukan suatu kejahatan akan mendapat pembalasan daripada Allah di akhirat kelak. Yang ketiga ialah syahid. Dalam hadis yang kita bacakan ini berkait dengan niat. Maknanya kalau orang tu niat buat baik, Allah Ta'ala beri pahala. Kalau orang tu niat buat jahat sehingga sampai tahap keazaman, walaupun dia tak buat lagi, dia akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini memberi pengajaran kepada kita betapa besarnya perkara yang berkait dengan niat ini. Bila seorang tu niat untuk melakukan satu-satu amalan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan beri pahala. Kalulah dia melakukan satu-satu perbuatan itu, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi pahala. Dan jika sekiranya apa yang itu dia tidak mampu untuk melakukannya, benda yang dia buat semua dah, tapi dia tak mampu buat, Allah Ta'ala beri pahala niat dan Allah Ta'ala beri pahala amalan. Contohnya zaman hari ini, kalau orang yang biasa pergi masjid sembahyang Jumaat, dia tak tinggal sembahyang Jumaat. Tiba-tiba berlakunya PKP menyebabkan halangan untuk pergi solat Jumaat. Walaupun dia sembahyang di rumah, dia tetap boleh pahala niat dan pahala amalan. Sebab amalan tu hak biasa dia buat dah. Termasuklah juga dari sudut infak. Contohnya hari ini kita buat kempen untuk infak kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kadang-kadang ada orang tanya, dah duit kita ni siapa ke tak? Dah duit kita ni boleh ke tak kepada sasaran-sasaran yang kita nak? Tak. Ulama-ulama menyatakan bahawa disebut dalam kitab-kitab fiqh, contoh, kalau orang tu keluar zakat,
Tujuan dia keluar zakat ni nak beri kepada asnaf zakat, kepada fakir miskin dan lain-lain lagi. Tiba-tiba boleh kepada orang kaya, orang yang tidak layak. Adakah boleh pahala? Ulama kata dia boleh pahala. Sebab niat dia untuk mengeluarkan zakat. Termasuklah juga dalam perkara yang kita sebutkan tadi. Yang penting niat kita. Niat kita itu sedekah, infak, derma untuk perjuangan jihad, menegakkan agama Allah, membebaskan bumi umat Islam. InsyaAllah ia akan sabar. Tapi kalau katakanlah ada halangan tidak sabar, ataupun berlakunya benda-benda yang kita tidak ingini, orang yang beri derma sumbang itu tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadis ini memberi pengajaran yang sangat besar kepada kita umat Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, bagaimana kamu tergamak kufur, mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat 28 hingga 29. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat-ayat sebelum daripada ini berkait dengan mereka yang dijanjikan dengan neraka, yang ingkar akan perintah Allah, tidak mengikut petunjuk Al-Quran, dan berita gembira kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh dengan syurga dan segala nikmatnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut contoh-contoh kepada orang beriman yang mengikut kebenaran agama Allah, dan contoh-contoh mereka yang kufur akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala memulakannya dengan pertanyaan. Pertanyaan dalam bahasa Arab mempunyai maksud-maksud yang banyak. Di antara maksud-maksudnya ialah pertanyaan itu Allah Ta'ala nak mengeji. Dan Allah Ta'ala nak menyatakan betapa peliknya mereka yang ditujukan dengan soalan tersebut. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu bagaimana peliknya kamu, orang-orang kafir, yang ingkar akan perintah Allah, yang ingkar akan ajaran Al-Quran,
dan juga sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kamu ni keji, kamu ni pelik. Bagaimana kamu boleh kufur terhadap Allah? Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada tidak ada langsung. Dulu kamu mati, tidak ada langsung. Dan dia Allah menghidupkan kamu. Persoalan ini samalah seperti kalau kita tanya kepada seseorang yang buat jahat kepada mak ayah dia. Kita tanya dia, bagaimana mu ni boleh caci, boleh keji, boleh buat jahat kepada mak ayahmu? Jadi pertanyaan di sini adalah satu pertanyaan kita nak mengeji dan kita nak menunjukkan peliknya dengan perangai orang tersebut. Sedangkan mak ayah dia yang bela dia, yang didik dia, tiba-tiba dia buat jahat kepada mak ayah dia. Itu contoh untuk mendekatkan kefahaman kita. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini dengan uslub pertanyaan. Bagaimanakah kamu ini orang-orang kafir tergamuk kufur, engkar terhadap Allah? Allah menjadikan kamu daripada tidak ada langsung, dia menghidupkan kamu. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ulama-ulama menyatakan bahawa ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam kehidupan manusia ini daripada dia tidak ada langsung sehinggalah dia diciptakan oleh Allah. Kemudian selepas daripada itu dimatikan dan dihidupkan balik, akan melalui 4 keadaan. 2 keadaan mati dan 2 keadaan hidup. Keadaan mati yang pertama ialah sebelum dia diciptakan. Maknanya masa itu dia tak ada langsung. Sama ada duduk dalam tulang sulbi Nabi Adam yang belum lagi diciptakan, ataupun sebelum Nabi Adam diciptakan lagi. Dan yang keduanya ialah setelah dia mati, iaitu dia hidup dan mati. Adapun 2 kehidupan, kehidupan yang pertama bila dia lahir ke dunia ini, dan kehidupan yang kedua setelah dia dihidupkan balik dan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Ayat ini adalah satu ayat yang sangat besar pengajaran dan iktibarnya untuk manusia yang kufur akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala daripada dulu, hari ini sampai bila-bila. Di zaman kita secara khususnya. Zaman kita hari ini, mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya adalah golongan etis. Golongan yang tidak percaya langsung kepada Tuhan, menganggap agama ini karut. Kerana zaman kita hari ini manusia bertuhankan kepada sains dan teknologi. Sains ini sesuatu itu mestilah dibuktikan. Maka bila agama ajar benda-benda yang tidak boleh dibuktikan, termasuklah berkait dengan kejadian manusia dan bagaimanakah manusia sebelum dijadikan, dan juga kematian manusia, dan manusia akan dihidupkan balik. Mereka bersoal, ini semua karut, ini semua tak masuk akal. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini dengan memberikan contoh kematian dan kehidupan. Kemudian kematian dan kehidupan. Kerana apa? Kerana perkara ini ramai manusia mendustakannya, khususnya di zaman kita pada hari ini. Dan inilah juga hikmah kita disunatkan untuk membaca surah Yasin dan juga surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat
akan berlakunya kiamat. Dan antara apa yang akan berlaku di hari kiamat, manusia ini akan dihidupkan balik. Dalam surah Yasin, berkisah tentang hakikat ini. Daripada mula sampai habis. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Apa yang berlaku di zaman Nabi apabila seorang pembesar Quraisy, bila dia dengar Nabi duk ajar kepada orang manusia ni akan dihidupkan balik, dia pun mari. Dia genggam debu di tangannya. Dia capok depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kamu ajar kepada orang, beritahu kepada orang, manusia ni bila mati akan dihidupkan balik, kamu ni karut. Kamu ni bohong. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, wahai Muhammad, di Allah akan menghidupkannya sebagaimana dia menjadikannya dahulu. Dan begitulah juga di dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala menyebut beberapa kisah di dalam surah Al-Kahfi, antaranya ialah kisah Ashabul Kahfi. Kisah sekumpulan anak muda yang menegakkan kebenaran agama Allah, yang menegur pemerintah yang zalim pada ketika itu. Lalu mereka diburu. Kemudian mereka bersembunyi di dalam gua. Dan mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih. Kemudian mereka bangkit daripada tidur. Pengajaran daripada kisah ni, Allah Ta'ala nak beritahu, mati ni macam tidur. Bila seseorang itu mati, umpama dia tidur. Dan bila seseorang itu bangkit daripada tidur, begitulah juga dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Maka di sinilah hikmah Allah Ta'ala menyebut contoh kematian dan kehidupan dalam ayat ini untuk menyatakan betapa buruk dan teruknya orang-orang kafir yang engkar dan dusta akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini uslub Al-Quran yang menjadi mukjizat. Bila Allah Ta'ala sebut soalan dalam ayat-ayat yang tertentu, sebahagiannya Allah Ta'ala tak beri jawapan. Jawapannya, Allah Ta'ala nak suruh manusia fikir sendiri. Termasuklah dalam ayat ini. Allah Ta'ala sebut dalam bentuk soalan. Kamu manusia ini pelik. Bagaimana kamu boleh kufur terhadap Allah? Kamu dulu tak ada langsung. Kemudian Allah menjadikan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu balik di hari akhirat kelak. Kemudian kamu akan dikembalikan. Mana jawapannya? Allah Ta'ala tak beri. Allah Ta'ala suruh manusia fikir sendiri. Kamu manusia, aku jadikan kamu ada fikiran. Kamu fikir sendiri. Bagaimana mu dulu tak ada langsung. Kemudian aku ciptakan kamu. Kemudian aku akan matikan kamu. Kemudian aku akan hidupkan kamu balik. Kamu fikir sendiri. Maka di sinilah kita lihat kita orang beriman bila kita fikir menambahkan keimanan kita. Dan di sini juga orang-orang kafir yang diberikan hidayah oleh Allah bila mereka fikir, mereka memeluk Islam. Bila mereka melihat kehebatan Al-Quran dan benarnya Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Dalam ayat sebelumnya yang kita bacakan tadi, antara marhalah manusia ialah hidup di atas dunia ini. Dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan ayat yang kita bacakan ini, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Bila kamu diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, bukan saja Allah Ta'ala buat kamu begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi ini. Yang mana Allah Ta'ala akan ulas dengan lebih terperinci dalam ayat selepas daripada ini. Tujuan manusia dijadikan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjadikan segala apa yang ada di bumi ini
untuk manfaat manusia. Manusia boleh gunakannya. Manusia boleh ambil istifadah dan manfaat daripadanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan dia mempermudahkan bagi kamu manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kesemuanya. Semuanya Allah Ta'ala buat untuk kemudahan kamu. Daripada makan minum, binatang-binatang, manusia boleh makan yang dihalalkan oleh Allah. Daripada air, manusia boleh minum. Tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan hujan daripada langit, daripada benih yang kecil, tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan. Ada manusia boleh jadikannya sebagai makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan pula macam-macam warna, macam-macam rasa, macam-macam saiz. Ada pokok yang kecil, boleh buat obat. Ada pokok yang besar, manusia boleh ambil manfaat. Bila tiba masanya manusia boleh terbang, kemudian manusia boleh gunakan kayu itu untuk buat rumah, untuk buat kakah, untuk buat kapal dan seumpamanya. Semuanya ada manfaat belaka. Allah Ta'ala jadikan bumi dan segala isinya untuk manfaat kegunaan manusia. Termasuklah benda-benda yang kita tidak terfikir. Contohnya, apa manfaat Allah Ta'ala jadikan kala jeking, ular dan seumpamanya. Sedangkan benda ni semua kita tak boleh makan. Bahkan ia boleh menyakiti kita pula. Ulama' menyatakan bahawa antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, binatang-binatang tersebut manusia boleh manfaat dengan melihat dan berfikir. Begitulah keadaan azab terhadap orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Antaranya azab daripada binatang-binatang yang menyakitkan ini, yang akan mengazabkannya apabila dia mati ataupun di hari akhirat kelak. Dan binatang-binatang tersebut manusia boleh kaji dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Contohnya kapal terbang manusia buat hari ini, kajian daripada binatang burung. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan burung dengan sayapnya, dengan tulangnya yang ringan. Maka timbul idea manusia buat kapal terbang. Begitu juga jentolok-jentolok. Manusia tengok daripada serangga-serangga yang buat rumah daripada pasir, daripada debu. Manusia mari idea untuk buat jentolok-jentolok. Dan begitulah seterusnya. Semua apa yang ada di bumi memberi manfaat dan faedah kepada manusia untuk hidup di atas dunia ini, melakukan ibadah dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Di sini ada perbahasan di kalangan ulama'-ulama', khususnya berkait dengan lafaz istawa ataupun al-istiwa. Dari segi bahasa, maksud istawa ialah bersemayam. Umpama raja bersemayam di atas singgasananya. Namun begitu, lafaz di dalam Al-Quran kita tak boleh faham secara zahir. Sebab itulah kalau nak tafsir Quran, kena tengok dari sudut bahasa dan juga kena tengok nas-nas lain yang menafsirkannya. Sama ada ayat-ayat Al-Quran sendiri ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Berkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa di sana terdapat 3 sudut pandang manusia dalam memahami ayat ini. Yang pertama, mereka membacanya dan beriman dengannya dan tidak menafsirkannya. Di mana mereka baca ayat ini, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menuju ke langit. Mereka baca. Dan mereka beriman dengannya. Mereka percaya, ya, Allah Ta'ala menuju ke langit.
wala nufassiruha, dan mereka tidak menafsirkannya. Maknanya beriman begitu. Percaya. Ini pandangan kebanyakan ulama-ulama salaf. Yang keduanya ialah, sebelum daripada yang kedua, antara apa yang dinyatakan oleh ulama ialah kisah yang berlaku kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Pernah satu hari Imam Malik mengajar kepada masyarakat. Kemudian tiba ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Jadi istawa sama dengan perkataan yang kita bacakan dalam ayat tadi. Summa stawa ilas sama. Lalu ada seorang bertanya kepada Imam Malik. Apa dia maksud istawa ini? Imam Malik kata al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik kata al-istiwa, bersemayam, bukan satu benda yang orang tak tahu, semua orang tahu. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan bagaimana bersemayamnya Allah, benda ni tak boleh fikir. Jangan tebang fikir. Jangan tebang kaji. Kerana apa? Laisa kamislihi syai'. Dia Allah ni tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala mendengar. Mendengar Allah tak sama dengan mendengar manusia. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala melihat. Melihat Allah tak sama dengan melihat manusia. Allah Ta'ala sebut Dia Tuhan yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah tak sama dengan pengetahuan manusia. Allah Ta'ala sebut Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Berkuasa Allah tak sama dengan berkuasa manusia. Dan begitulah seterusnya. Jadi Imam Malik kata, bagaimana bersemayam, itu semua orang tahu. Bagaimana bersemayamnya Allah, tak boleh fikir. Kalau fikir jadi sesat. Ini semua syaitan. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Lalu Imam Malik suruh keluarkan orang yang tanya ni. Ni dia tanya bukan nak tahu, dia tanya tujuan untuk mengelirukan orang. Sebab itulah hari ni pun samalah. Orang yang tanya soalan ni, kita kena nilai. Kerana orang yang tanya ni, dia mempunyai niat masing-masing. Ada orang tanya, dia nak tahu sungguh. Ada orang tanya, dia nak kenakan ke orang. Ada orang tanya, dia nak menyesatkan orang pun ada juga. Ini pernah berlaku di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan ini pandangan pertama di kalangan ulama-ulama sebagaimana disebutkan tadi. Kebanyakan ulama-ulama salaf berpegang dengan pandangan ini, iaitu mereka tidak mentakwilkan bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang mentakwilkannya mengikut zahir. Mereka inilah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita minta berlindung daripada golongan yang seperti ini. Kerana sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Tak boleh samakan sama sekali. Jadi golongan ini mentakwil dan menafsirkannya mengikut zahir. Dan mereka nak menyamakan Allah dengan makhluk. Dan yang ketiga, mereka yang baca ayat seperti ini dan mereka mentakwilkannya. Tetapi mereka mentakwilkannya dengan mengikut apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah penafsiran yang kita sebutkan dalam tafsir yang kita nyatakan tadi, summastawa ilas samai, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Makna maksud istiwa di sini ialah Allah Taala menuju, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan dengan menciptakan langit-langit dan segala bahan-bahannya. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna.
Di sini ada perbahasan di kalangan ulama berkait dengan kejadian bumi dan kejadian langit. Mana dulu yang satu? Mana dulu yang mula-mula? Ada ulama kata yang mula-mula sekali ialah kejadian bumi. Barulah Allah Ta'ala menciptakan langit. Dalil mereka ialah ayat yang kita bacakan ini, di mana Allah Ta'ala sebut dulu kejadian bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Jadi mereka berhujah dengan ayat ni. Mereka kata Allah Ta'ala jadikan dulu bumi, barulah Allah Ta'ala jadikan langit. Dan di sana ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit terlebih dahulu, barulah Allah Ta'ala menjadikan bumi. Antara dalil mereka ialah firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Antara ulama yang berpegang dengan pandangan ini ialah Al-Imam Qatadah. Dan di sana ada penafsiran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebut, di sana ada perincian bila Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala menjadikan langit, kemudian bumi. Berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan langit terlebih dahulu. Maksud langit di situ ialah dukhanus sama', iaitu asap langit. Kemudian barulah Allah Ta'ala menciptakan bumi. Setelah Allah Ta'ala menciptakan bumi, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan 7 petala langit. Jadi penafsiran ini adalah ijtihad daripada ulama-ulama berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang mana kita bolehlah nak ambil mana-mana pandangan. Cuma pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat yang kita bacakan ini ialah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah Ta'ala boleh buat langit segala isinya dan Allah Ta'ala buat bumi segala isinya, maka Allah Ta'ala tahu segala perkara. Dan Allah Ta'ala boleh menciptakan apa sahaja dan juga boleh menjawab yang menjadi kekufuran manusia yang engkar akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan balik mereka setelah mereka dimatikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allah Ta'ala sebut, adakah mereka yang kufur akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan balik manusia setelah manusia ini dimatikan? Mereka tak tengok ke? Mereka tak lihat ke? Mereka tak fikir ke bagaimana Allah Ta'ala menjadikan langit-langit dan bumi? Kalau Allah Ta'ala nak menghidupkan balik manusia, mudah sangat je. Hari ini kita lihat para saintis yang mengkaji berkait dengan kejadian bumi, kejadian langit, mereka terpegun. Mereka terpegun dengan kejadian bumi, kejadian langit. Apa yang dinyatakan oleh Allah betul dan benar. Saintis-saintis NASA yang mengkaji berkait dengan angkasa lepas, mereka terpegun melihat bagaimana kejadian bintang-bintang dan cakrawala-cakrawala yang mempunyai jumlah yang tidak terhitung. Itu baru satu galaksi. Di sana ada bertrilion galaksi, menunjukkan betapa besarnya alam semesta ini. Berjalan mengikut peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh Allah. Tidak berlaga di antara satu sama lain. Mereka terpegun. Tetapi malangnya mereka tetap kufur akan perintah Allah. Mereka tetap kufur akan kekuasaan Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka kata ini semua terjadi dengan sendiri. Ini puak-puak kafir hari ini. Mereka kata ini semua terjadi dengan sendiri. Bagaimana ini semua boleh jadi dengan sendiri? Sedangkan mereka boleh tengok, boleh lihat, boleh fikir. Semuanya ini tidak mungkin berlaku dengan sendiri. Semuanya ini menunjukkan di sana adanya Allah. Tuhan yang menciptakannya. Tuhan yang menjadikannya.
dan Tuhan yang mengaturkan peraturan-peraturan tersebut mengikut apa yang ditentu dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang beriman, bila kita tengok, kita lihat, kita fikir, ini menambahkan keimanan yang ada dalam diri kita. Bagi mereka yang telah ditutup hati-hati mereka dengan petunjuk Allah, mereka berada dalam kesesatan dan mereka akan dibinasakan oleh Allah. Dan di sana ada di kalangan mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah seorang yang baru memeluk Islam, orang barat. Dia ni seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Namun fitrah dalam dirinya mengatakan bahawa tak mungkin tidak ada Tuhan, mesti ada di sana Tuhan. Dia pun buat kajian tentang agama-agama. Dia kaji semua agama. Lalu bila dia kaji tentang Quran, dia terpegun dengan Al-Quran. Kemudian satu malam dia keluar daripada rumah dia. Dia kata, sekarang ni aku mencari-cari agama yang sebenar. Kalau di sana adanya Tuhan, sila tonjol dan tunjukkan, aku nak tengok. Dia pun tunggu luar rumah dia. Tengah malam, seorang diri tunggu. Dia duduk fikir dalam hati dia, nampaklah cahaya ke apa ke Tuhan, menonjolkan supaya dia nampak dan dia percaya. Tapi tak berlaku. Lalu dia pun buka Quran. Dia buka Quran, ayat pertama yang dia tengok dalam Quran ialah tentang kejadian langit dan segala isinya. Yang mana Allah Ta'ala tanya, adakah manusia tak fikir, tak lihat, tak tengok, semua kejadian ini menunjukkan di sana adanya Tuhan? Menyebabkan dia terkejut. Dia kata seolah-olah ayat ini terus direct tuju kepada dia. Lalu dia pun terus memeluk agama Islam. Jadi itu satu kisah, dan di sana banyak lagi kisah-kisah yang berlaku bagaimana mereka yang diberikan hidayah oleh Allah bila melihat kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Quran, yang dapat dilihat, difikir oleh mereka, akhirnya mereka memeluk Islam. Seterusnya firman Allah yang akan kita bacakan pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab.